إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صوت 74 juzuk apa ni? Juzuk 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifah rahimallahu ta'ala. Masalah 19, ahli syurga itu cukup bagus dan dinaknya dijadikan Allah. Tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan huduh rupanya semacam di dunia. Walaupun di dunia rupa dia tidak ada rupa, hitam ke ataupun sebagainya, tapi akhirat lain. Dia tetap dia, tapi diubah. Wajah dia menjadi tampan, cantik sesuai dengan syurga, tempat menerima nikmat. Maka kalau rupanya tidak elok, maka tidak satu nikmat. Tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan huduh rupanya semacam di dunia. Tidaklah jikalau orang itu elok di dunia masuk syurga dengan elok, dan jika huduh dan buruk masuk dengan huduh dan buruk, tidak. Bahkan di sana Allah Ta'ala hilangkan segala rupa yang huduh pada zaman di dunia itu, dan cukup semua kejadian. Dia tidak kudung kaki dia, tangan, walaupun atas dia kudung. Tidak buta, walaupun di dunia dia buta. Tidak kudung telinga dia, tidak rompong hidung, tidak maknanya belah bibir dia tidak keluar, dan tidak huduh rupa mukanya. Pada dunia dia berkedut apa semua, sana tak ada dah. Dan buruk badan, bahkan semuanya elok. Apa saja keelokan yang ada pada tubuh badan, warnanya, gayanya, cantik, semua lengkap di sana. Itu ringkas dia lah. Dan sempurna kejadian dengan muka semacam bulan, dan badannya putih hening sampai nampak otak di dalam tulang, som dan tulang nampak, dan berpakaian kemegahan dan berhiasan dengan pakaian emas, seperti bergelang tangan dan bermahkota di atas kepala. Maka tidaklah dapat kita merupakan keadaan cantik ahli syurga. Teringkas ni dalam hadis sahih Nabi sebut, mala ainun ra'at wala uzunun sami'an wala ala khatarin qalbil bashar. Benda yang tak dapat dilihat, tak pernah lihat, tak pernah dengar, semua siap lengkap di sana. Tak boleh nak bayangkan. Kerana tiada satu bandingan di dalam dunia ini, dan tersebut di dalam Al-Quran dan hadis atas jalan menghampirkan pengetahuan juga. Maksudnya secara ringkas. Secara ringkas pun dah hebat Quran ceritakan, dan hadis, apatah lagi hakikat sebenarnya. Dan satu hadis yang membenarkan kecantikan ahli syurga itu ada dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Sa'd bin Abi Waqqas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annama yuqillu zufrun mimma fil jannah bada la tazafat lahu ma bainal khawafiqis samawati wal ard walau anna rajulan min ahlil jannah ittala'a fabada asawiruhu la tamasa daw asyams kama tatmisu syamsu daw al nujum.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, jikalau sekiranya kadar barang yang dibuangkan kuku daripada barang yang di dalam syurga itu zahir, mana kuku yang dibuang ya ke dunia, nasaya terhias baginya barang yang antara segala pihak 7 petala langit dan bumi. Masya Allah ya, terang menderang cantik sinaran dia tadi, 7 petala langit bumi, dan kuku kita gelap atas dunia. Dan jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga itu terbit ia dan keluar, lalu zahir dia segala gelang-gelangnya ya dalam syurga tu, pakaian perhiasan dia, tentulah padam cahaya matahari. Cahaya matahari padam, sinaran gelang ahli syurga. Kita punya gelang tak ada apa, cincin semua tu ni. Sebagaimana matahari memadamkan cahaya bintang-bintang, terbit saja matahari terpadam cahaya bintang. Tapi kalau sekiranya terbit, maknanya perhiasan ahli syurga, cincin gelang dia tadi padam matahari. Bayangkan macam hebat. Itu berkata tak boleh nak dibayangkan kedahsyatan nikmat dahsyat di syurga. Maka inilah satu peri kecantikan ahli syurga itu. Dan kata Isa bunyi di hadis gharib, hasan lagi gharib. Kemudian babu maja'a fi sifati siyabil ahlil jannah. Baratan ini menyatakan sifat pakaian ahli syurga, orang-orang yang mendiami syurga. Ketahuilah kiranya saudaraku, di dalam Al-Quran telah menyebutkan pakaian orang-orang di dalam syurga itu, yaitu firmanullah Ta'ala, yahilluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Dan hias, mana perhiasan ahli syurga dan syurga itu daripada gelang-gelang ya, dan permata-permata, dan pakaian mereka itu daripada sutera. Maka dalam syurga tidak ada lagi manik, tidak ada sekatan. Orang lelaki boleh pakai emas, tak ada masalah. Kata dunia tadi tak boleh. Arak di sana pun boleh minum, tapi bukan sama arak memabukkan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan bermula ayat Al-Quran, ayat Al-Quran pada tafsil menghuraikan mana pakaian orang-orang dalam syurga itu amat banyak. Dan bermula tafsirnya pada segala khabar, mana hadis, dan hadis maka iaitu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa dan lainnya. Maka hadis Abu Isa, mana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Isa berkata ia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannah jurdun, ahlul jannah jurdun murdun kahalun la yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ahli syurga itu tidak berbulu roma pada tubuhnya, lagi tidak ada berjanggut ia,
tiada bercelak dua matanya, tiada binasa kemudaan mereka itu. Mana rupa muda tu tak binasa, kita sikit hilang-hilang. Dan tiada habis-habis, bahkan makin lama makin bertambah segak juga. Dan tiada buruk pakaian mereka itu. Mana perjalanan syurga dia taraki, ziyadah, dia naik, makin hebat, makin hebat, makin hebat, sehingga keadaan diri seorang tu pun makin hebat, makin cantik. Masya Allah. Itu antara nikmat yang Tuhan sediakan. Boleh kita tahu jauhnya dengan nikmat dunia yang sedikit, masanya singkat, kemudian cepat musnah, dan seterusnya. Betul Rasul menyatakan lal aish illa al aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Dan adalah datang riwayat lain begini katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul ahadul jannah al jannata jardan murdan baydan ja'adan makhulina abna'u salasu wa salasina wa hum ala khalqil adam sittuna zira'an. Masya Allah. Bil ardi sab'ati azru. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, masuk ahli syurga itu akan syurga tidak berbulu roma tubuhnya, lagi tidak berjanggut, putih hening tubuhnya, cukup merendah diri rupanya atau ikal rambutnya, lagi bercelak dua matanya, semacam anak laki-laki berumur 33 tahun. Umur sekitar 33, mana tengah segak tu. Kalau umur 63 dia dah tak kuat. Ini 33, walaupun dia mati umur dia 80, 90, 100 lebih pun dia kembali asal dia. Dan mereka itu semacam besar kejadian Nabi Adam alaihissalam, tapi Tuhan besarkan badan dia, iaitu 70 hasta tinggi. Wah, ni dekat kok kelapa tinggi. Sesuai dengan surga besar, Tuhan jadikan badan dia tinggi besar, sasa. Wah, hebat betul. Tak ada macam kita, macam Jepun pendek. Budak hari ni kalau pergi sekolah, kita tengok beg sekolah, beg dengan dia sama tinggi. Kadang nampak beg jalan, nampak kepala pendek. Dan kita ketut je. Di sana tak ada 70 hasta tinggi, Masya Allah. Dan lebar tubuhnya pula 7 hasta. Macam mana nak bayang? 7 hasta, kita 1 hasta. Besar tu. Memang sasa betul lah. Sesuai untuk mengerjakan nikmat syurga. Kalau kecil-kecil tak sedap kan. Besar-besar sasa-sasa. Wah. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Jadi walhasilnya itu gambaran-gambaran kasar. Walhasil tajuk dia tetap hebat di sana. Cantiknya, hebatnya, nikmatnya, puas hatinya di sana semua tempat dia lah. Sabar sebentar lagi mana, kan? Wah, dah ramai dah balik. Wah, hebat-hebat ramai dah balik kan ni. Ulama-ulama besar, wali-wali besar semua dah balik lah. Dan yang tinggi-tinggi hebat kemuncaknya baginda sallallahu semua dah balik. Tinggal kita je belum, bila nak balik je. Itu masa je lah. Sebab kita rindu nak balik. Minta jangan. Ya Allah mati kelak tu jangan, kita tahu. Sebab umur tambah tu kita boleh tambah amal soleh. Itu mana. Tapi sikap kerinduan tu bila dia kuat, iman dia menderindu. Sebab nak balik, orang hebat-hebat semua dah balik. Kata dunia tak apa-apa yang tinggal sekarang tu ni. Mungkin banyak landon banyak. Macam-macam rupa dia. Yang tak semenggah banyak. Allah. Dan diriwayatkan daripada dalam Musnad Ibnu Hanbal, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyabil jannah takhluqu khalqan tunsajun nasjan
fadhahika ba'dul qaum faqala Rasulullah SAW ata'jabuna min jahilin sa'ala aliman fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan summa qala aina sa'il an siyabil jannah qala ha huwa za ya Rasulullah SAW qala ya bal tashukku anha samaratul jannah salasa mirar. Masyaallah. Bahasanya seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW dari pakaian syurga, adakah dijadikan semacam satu kejadian sejenisnya ataupun ditenun akan dia semacam satu tenunan. Ini nak detail lagi. Maka tertawa setengah daripada orang di dalam perkumpulan sama-sama Nabi SAW di kalangan sahabat lain suka lah. Orang tanya sampai peringkat tu dia tanya. Mendengarkan pertanyaan laki-laki itu, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tertawa mereka dan bersabda, ia sallallahu alaihi wasallam, adakah hairan sekalian kamu akan orang yang tidak tahu sesuatu dan bertanya ia akan orang yang tahu? Yang ni tak tahu dia tanyalah pada Rasulullah yang tahu ialah biasalah tu, orang tak tahu tanya orang tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sebentar, kemudian bersabda, ya, di mana orang yang bertanya pakaian syurga tadi, mana dia? Katanya, ini dia ya Rasulullah SAW. Sabdanya, pakaian syurga itu tidak dibuat dan tidak dijadikan semacam satu kejadian. Ada kilang ni ke ada budak, dan tidak maknanya ditenun akan semacam satu tenun. Bahkan pergi seorang itu kepada pohon tuba, ya, dan pohon itu ada buah semacam buah delima. Buah dia bentuk macam buah delima. Bila seorang pergi kepadanya, lalu terbuka kelopaknya dan keluar daripada pakaian dikendaki oleh hati. Masya Allah. Daripada buah delima tu kelopak, pum, keluar. Dia nak apa? Seluar apa? Seluar jin. Dia pakai seluar setan. Dia nak pakai jenis apa pakaian, apa bentuk, apa warna, apa jenis. Yang hebat-hebat semua sana, semua ada. Ikut niat dia lah. Maka keluarlah pakaian daripada kelopak yang terbuka tadi, ya. Maka itulah sahut Nabi kepada orang yang bertanya, bahkan terbuka, ya hai laki-laki, kelopak buah kayu dari dalam syurga itu, maka diambil apa pakaian daripadanya, ya. 3 kali dikatakan Nabi SAW demikian itu, yakni diulangnya 3 kali. Kuat. Maka yang kita gambarkan macam gambaran itu tak sama. Macam mana hakikat sebenarnya terserah tak ada. Cara hebat di sana. Kalau ada atas dunia, wah, penganjat masuk berita besar, dari kelopak buah keluar pakaian. Ya? Jadi bukan jenis tenunan tangan manusia lah. Siap. Masalah 21, hamparan pula di dalam syurga itu berlapis-lapis dan tinggi ia di atas, ya, apa tu, getah-getahnya. Maka itulah yang datang khabarnya sebagai yang datang riwayat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bi qaulihi ta'ala wa furushin marfu'ah, yang mana furushin hamparan, marfu'ah yang diangkat, yang tertinggi. Qala irtifa'uha lakama baina samai wal ard masirata khamsi mi'ati sanah. Masya Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW pada firman Allah Ta'ala, kira-kira maknanya, dan segala hamparan yang tinggi. Sabdanya itu tingginya sebagai antara langit dan bumi, perjalanan 500 tahun. Jangan kita nak bayang ni hamparan di mana orang sana besar. Dan sabdanya ialah tingginya sebagai antara langit dan bumi, perjalanan 500 tahun. Kemudian kata Abu Isa bin hadis gharib, kata Az-Zubaydi dalam syarah Ihya,
Tatkala disebut Allah Ta'ala akan hamparan yang tinggi, disebutnya pula dalam Quran akan segala getarnya dan katil-katilnya tinggi pula. Maka tiada tersembunyi bahawasanya tinggi katil-katil itu tentulah lebih banyak daripada tinggi hamparannya. Dan kata Ibnu Abbas dalam firman Allah Ta'ala, fiha sururum marfu'ah, di dalam syurga itu beberapa banyak katil yang tertinggi, kata yang tinggi-tinggi. Bermula papannya daripada emas, bermahkotakan zabarjat, permata dan mutiara dan yakut. Dan satu-satu katil itu seperti barang yang antara Mekah dan Ailah. Masya Allah besar. Sebab tak boleh nak bayang ni. Tak terbayang kita kehidupan sana yang cukup berbeza sangat kehebatan. Dan diriwayatkan daripada Al-Kalbi, berkatanya bahawasanya panjang katil di langit itu 100 tahun, dan segala katil yang tertinggi itu selama tiada datang tuannya. Maka apabila datang ia mau duduk di atasnya, merendah ia, wah dia automatik indan. Dia nak duduk semua turun. Sebagai unta merengkukkan dirinya hingga duduk tuannya ke atasnya, kemudian kembali naik balik. Jadi semua alat tu dah ada. Kita ini pun ada, tapi cara kita baru lah tadi. Tekan dia naik, tekan balik dia turun. Dia punya auto dia kan. Sana macam tu. Dia nak naik, dia niat dia terus. Lagi handal ni. Jutaan kita ni kena tekan juga. Tak niat, kalau niat tak bergerak lagi dia. Automatik kan, kita tekan mau prap tu buka. Kalau kita datang niat dia saja kita buka. Kemudian babu majaa fi sifatil simar ahli jannah. Datang pula sebenarnya hadis menerangkan buah-buahan orang-orang dalam syurga, buah kayu. Di mana buah-buahan? Ketahuilah kira saudaraku, dalam syurga itu pohon-pohon kayu yang sangat besarnya, cukup pula dengan besar buahnya. Maka itulah yang didatangkan oleh Abu Isa atau menerangkan hadis dalam sunannya dengan katanya, an Asma binti Abi Bakar qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa zukira lahu sidratul muntaha qala yasirur raqib fi zillil fanan minha mi'atas sanah aw yastazillu bi zilliha mi'atur raqib syakka Yahya biha firashul zahab ka'anna samarha al-qilal. Hasan Gharib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Asma, yang sahabiah di kalangan perempuan, isteri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, dan disebut orang baginya akan pohon Sidratul Muntaha, yang ada pohon itu sebelah atas langit yang ketujuh. Ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ perpisahan, Jibril tak ada masuk ni. Kemudian boleh pergi kepada Mustawa dan tu pada Hadratul Qudsi. Dan ialah sempadan bagi malaikat yang sebelah atas tiada boleh turun ke bawah, dan malaikat yang di bawah tidak boleh naik ke atas. Dan bersabda Rasulullah SAW, boleh berjalan orang yang menunggang kenaikan di bawah naungan pohon tu, satu dahan daripadanya 100 tahun. Macam mana kita nak bayang satu dahan ni, sulur 1 tahun, yang besar ni. Atau bernaung di bawah naungannya 100 orang, tunggangan dengan tunggangan. Ini telah Syak Masyakurawi akan meriwayatkan hadis ini. Dan adalah mana tadi? Padanya ada mana rama-rama emas.
Kat pokok tu ada ramai-ramai perhiasan kan. Pokok ada haiwan-haiwan kecil, serangga kecil, tapi daripada emas semua tu. Dan berterbangan ke sana kemari, seolah-olah buahnya semacam tempayan besar. Buah dia macam tempayan besar. Hadisnya hasan lagi gharib. Dan ada tersebut satu hadis yang panjang di dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Katanya an Utbah ibni Abdin radhiyallahu anhu qala ja'al a'rabiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hauduka alladhi sami'tu anhu, ya fa zakara al-hadis ila an qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Utbah Ibnu Abdin radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang orang Badui, mana orang darat. Dia datang tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya apa ia kolam haud Nabi tu, ya tuan hamba, yang tuan hamba khabarkan padanya itu. Maka disebut Utbah akan hadis itu sampai berkata Utbah begini, faqala al-a'rabi ya Rasulullah fiha fakihah, qala na'am, wa fiha sajarah tud'a tuba ya tabiqul al-firdaus. Maka kata orang Badui itu, ya Rasulullah SAW, adakah di dalam syurga itu buah-buahan? Sabdanya bahkan ada, ya. Apa jenis buah dia? Dalamnya ada pohon kayu bernama Tuba, ialah pohon yang menaung ia akan syurga Firdaus. Allah. Faqala ayyu syajarin ya arduna tushbihu, faqala laisa tushbihu syai'an min syajaratil ardika walakin atatka asyam, qala la ya Rasulullah. Maka berkata, ia adakah pohon kayu di bumi kita ni yang serupa dengan dia? Sebenarnya tidak ada serupa suatu daripada pohon kayu bumi, dan tetapi engkau boleh pergi ke negeri Syam. Jawabnya, tidak. Kau pernah pergi ke negeri Syam? Jawabnya, tidak ya Rasulullah SAW. Qal fa innaha tushbu syajaratul bisyam tud'a au jawra tanbutu ala sakil wahidin summa yantashiru a'laha. Sabdanya, maka bahawasanya serupa ia dengan pohon kayu di negeri Syam ada, yang dipanggil orang dengan pohon kayu ini, ya, juza. Tumbuhnya ia atas batang batu, ya, atas batang yang satu, kemudian berserak dahannya di atas satu batang, kemudian dahan dia banyak. Qala fama azmul ahluha, qala awal ilsalat juz'atan min ibilil ahli lama qata'ta hatta inkasar yang kasir tangkasir hatta tangkasira tarku tuha haraman. Maka semacam mana besarnya umbinya ya Rasulullah, umbi pokok tu besar mana? Sabda bagi dia, kalau mengembara satu daripada unta muda, unta yang muda lagi, yang kuat gagah ahli kamu, tentu tidak terjalan habis hingga besar dan tua, sampai dia mati tua, besar tua tak habis lagi, dan lemah daripadanya patah tulang-tulang lehernya, mak dalam sangat, ya, besar pun semua kehidupan di sana sangat dahsyat. Qala fiha unab, qala na'am, qala fama azmul ya unqudu minha, qala masirata syahr lil warabil al-abqa la yaqa'u lahu wala yaftu. Dan adalah di dalam pohon anggur, dan ada dalamnya ada pohon anggur, unab ada tak? Sahabat Nabi bahkan anggur semua ada. Sahabat dia dan katanya, maka bagaimana besar, ya, cambak buah anggur tu pula. Dan sabda Nabi ialah perjalanan sebulan bagi, ya, gagak putih. Macam mana dia terbang jalan, itulah besar jauh dia. Tiada gugur ia dan tiada menyimpang dan tiada dipenat.
Maknanya dalam keadaan sehat, lagi jauh lah maksud dia besar. Qala fama azmu ya habbat minha, qala hal zabah abuka tizan min ashmahu aziman fasallaha ihabahu fa'atahu ummata faqala adam ya haza summa akri lana minhu dadwan ya dun ban yarwi mislana qala na'am qala fa inna tilkal jannah tashba'ani wa ahlu baiti. Dan katanya maka bagaimana besarnya bijinya pula pada pohon ni begitu. Sabdanya adalah baka adakah baka kamu menyembelih, adakah bapa kamu menyembelih bapa kambing daripada kambing-kambing yang besar. Maka dikupasnya kulit lepas daripada sembelih, bapa kamu sembelih kambing tu, dikupas kulit lalu diberikannya kepada ibu kamu. Maka katanya sama oleh kamu akan ini, mana kulit. Kemudian belah dan perbuat bagi timba yang boleh kami buat mendirus apa suatu kata. Jadi buat sebagai timba kulit. Kata, bahkan ya Rasulullah SAW, katanya maka bahawasanya buah anggur sebiji dalam syurga itu boleh mengenyang aku dan ahli rumahku. Dan timba itu besar tuan. Ya, anggur dunia besar jari je. Rasanya dah besar lebih macam buah durian tu. Itu nak ceritakan sesuai dengan tinggi besar orang dalam syurga. Mana memang tempat nikmat kepuasan mengambil di sana. Cuma gambaran kasar diberi dalam hadis ni lah. Hakikat sebenar-benar di sana lah besok. Benda tak pernah lihat lagi. Walhasil semua tu benda yang sangat-sangat hebat. Tempat syurga tempat bernikmat, bersenang, tidak ada sebarang kedukaan dan ketidakpuasan di sana lah. Dan kemudian kedua pula dia meningkat. Ya, sehingga kecantikan diri seorang pun dia meningkat, makin hebat, makin cantik. Masya Allah. Maka sabda Rasulullah SAW dan juga buah ya apa tu boleh kenyang silap dan juga boleh ya kenyang sama semua kaum karabat kamu. Sebiji dia kalau makan cukuplah tu, semua sekali habis. Itu besarnya di sana besok. Dan meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat dan juga Imam Baihaqi dalam Sunan. Itu di antara gambaran-gambaran kedudukan kenikmatan di dalam syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi Allahumma qul lana inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya.